Aku rasa tak sampai berapa minggu lagi kan yang Xiaomi telah melancarkan Redmi Note 10 series dengan harga yang sangat berpatutan untuk specs dia yang memang cukup padu. Dan sekarang ni, Xiaomi Malaysia ada bawa masuk lagi satu smartphone terbaru iaitu Poco X3 Pro. Poco X3 Pro ni aku boleh katakan dia macam upgraded model sikit lah berbanding dengan Poco X3 NFC. Cuma dia punya specs lain-lain tu macam 95% memang sama saja. Cuma untuk Poco X3 Pro ni dia upgrade dari segi chipset untuk smartphone ni sendiri lah. So, apa yang dia bagi dalam kotak jualan, korang akan dapat macam biasa lah. Pelat pengecasan 33W yang 2 pin macam ni. Kabel jenis USB-C to USB-A. Dapat kotak Poco yang berwarna kuning yang berisikan stiker Poco. Memang cantik gila stiker dia ni. And then dapat manual book dan juga ada casing. So casing dia ni macam jenis keras sikit tau. Dia bukannya casing jenis lembut yang macam korang dapat dekat Xiaomi Mi 11. Aku rasa casing Poco X3 Pro ni lagi berkualiti berbanding dengan casing yang ada pada Mi 11. So macam ni lah rupa dia kalau kita pakai casing kat Poco X3 Pro ni. Okay, nice juga casing dia. Boleh tahan lah. Cuma mungkin dia akan cepat kuning lah. Itu je lah dia punya kekurangan dia kan. Let's go, kita akan go through dekat smartphone Poco X3 Pro ni. Macam korang tahu, aku cakap tadi yang specs dia untuk Poco X3 Pro ni dia kongsi spek yang sama saja macam Poco X3 NFC. Cuma ada beberapa perubahan sedikit saja, iaitu dari segi kamera dan juga dari segi chipset dia lah. Dan satu lagi dari segi dia punya quality screen. Kalau nak sebut pasal quality screen ni, sebenarnya dia sama je. Saiz dia 6.67 inci, Full HD+, screen IPS LCD lagi dan juga refresh rate sehingga 120Hz. So, itulah antara the main selling point untuk Poco X3 NFC ataupun untuk Poco X3 Pro ni. Yang bezanya dari segi dia punya screen untuk Poco X3 NFC dan juga Poco X3 Pro ni adalah dia punya Corning Gorilla Glass tu sendiri. Untuk NFC dia gunakan Corning Gorilla Glass 5, tapi untuk yang Poco X3 Pro ni dia gunakan Corning Gorilla Glass 6. So apa beza dia antara dua-dua tu? Memang beza dia tu adalah dari segi ketahanan lah. So untuk yang Corning Gorilla Glass 6 dekat Poco X3 Pro ni lebih tahan lah daripada yang dekat Poco X3 NFC. Itu je dia punya beza untuk quality screen lah. Untuk X3 Pro ni juga dia dah siap pasang dengan screen protector pada bahagian hadapan ni dan masih menggunakan punch hole display. Dan kalau korang buka dia punya screen warna putih apa semua, memang korang akan nampak lah shadow hitam pada bahagian keliling dia punya bezel dan juga pada punch hole display ni. Kalau kita letak smartphone macam ni, memang korang akan nampak lah bayang-bayang hitam pada bahagian punch hole display. So itulah antara kekurangan untuk screen IPS LCD yang ada pada Poco X3 Pro. Tapi kelebihan untuk screen IPS LCD ni, dia macam cost dia tu rendah tau. Dan dia tak banyak isu-isu pasal burn in lah, screen jadi hijau lah. Dia tak ada banyak isu macam tu. Cuma kualiti warna dia tu kita tak dapat nampak cantik macam apa yang kita dapat dekat sikit AMOLED lah. Cuma tu lah, kalau korang dah dapat Poco X3 Pro ni dengan harga yang memang sangat berpatutan, korang jangan banyak komplain lah pasal dia punya screen IPS LCD ke refresh rate ke. Benda tu semua normal lah untuk harga yang ditawarkan dekat Poco X3 Pro nanti kan. So harga dia pun aku tak tahu sebab masa aku tengah buat video ni memang tak rasmi lagi di pasaran Malaysia lah. So korang boleh kongsikan dekat bawah komen berapa harga dia nanti, okay? Kita berbalik kepada dia punya rekat apa semua. Macam korang boleh nampak, rekat untuk Poco X3 Pro ni memang sama je macam rekat yang ada pada Poco X3 NFC. Cuma untuk yang Pro ni dia punya tepi ni matte finish lah dan warna pun ada warna baru. So tulisan Poco yang memang besar gila kat sini. Dan rekat kamera pun sama saja, tapi untuk kamera Poco X3 Pro ni dia menggunakan 48MP. So ada downgrade sikit lah kamera yang ada pada NFC sebelum ni, dia gunakan 64MP. So itu antara kekurangan sikit kot untuk Poco X3 Pro berbanding dengan Poco X3 NFC. But still kita nak kena tengok outcome dia jugalah. Kita jangan tengok pada number saja, betul tak? So aku dah ambil sampel a few gambar. Korang boleh tengok gambar-gambar yang aku ambil menggunakan Poco X3 Pro ni, okay? Berbalik pada rekat yang ada pada Poco X3 Pro ni, dia menggunakan fingerprint scanner dekat power button seperti mana yang digunakan pada phone-phone mid-range sekarang ni. Bukan dekat in-display sebab dia gunakan IPS LCD saja. Dan ada volume button. Pada bahagian bawah ni ada speaker, ada mikrofon, USB-C. Dia menggunakan pengecasan 33W So memang pantas gila lah untuk Poco X3 NFC ni dengan earphone jack 3.5mm pada bahagian bawah ni. Dan pada bahagian kiri ni dia ada bahagian SIM tray untuk masukkan SIM card dan juga micro SD. Kalau korang tanya aku berapa harga untuk Poco X3 Pro ni, aku jangkakan mungkin sekitar 1,200 ke 1,300 ataupun paling mahal mungkin sekitar 1,400 macam tu lah. Sebab yelah, untuk Poco X3 Pro ni dia just gunakan Snapdragon 860, chipset Adreno 640, which is dia macam Samsung 855 Plus punya chipset. Dia bukan dekat dengan 865. Disebabkan oleh dia punya AnTuTu benchmark tu tak sampai tahap macam 865 tau. Dia punya AnTuTu benchmark tu sekitar 400 lebih macam tu je. Dia tak sampai
500 lebih tau. So kat situ aku nampak yang dia punya taraf-taraf tu lebih kurang macam 855 plus saja. So dia macam bawah lah daripada 865. So berdasarkan pendapat aku mengenai dia punya specs dan juga dia punya chipset tu 8 series, aku boleh gelar dia sebagai macam budget flagship lah. Mungkin disebabkan oleh dia nak jual smartphone ni dengan harga lebih murah untuk dia nampak macam flagship tu murah. Mungkin boleh jadi juga sebab ialah dia gunakan 8 series kan. Sebab Poco X3 NFC sebelum ni pun aku rasa cukup bagus. Cuma untuk Xiaomi ataupun Poco ni awal-awal kalau korang beli dia akan ada masalah sikit lah dari segi software apa semua. But still korang akan dapat software update untuk nak fix that issue lah. Macam Poco X3 NFC sebelum ni aku review ada masalah software membuatkan dia punya refresh rate tu tak stable apa semua. Dan untuk Poco X3 Pro ni setakat ni dia punya refresh rate bila aku dah cuba okey je, cuma dia tak stable dekat 120. Dia akan turun 108, 118, 120, lepas tu turun balik. Dia tak stable situ. Aku rasa benda tu macam normal jugalah. Tapi Xiaomi katakan dekat aku yang untuk Poco X3 Pro ni akan ada update terbaru nanti. So kalau ada bugs tu mungkin dia akan fix dalam next update nanti. So ya, untuk dia punya speaker pula menggunakan storage speaker pada bahagian atas dan juga bawah. So speaker dia bila aku dah gunakan memang lebih kurang je macam Poco X3 NFC. Korang mungkin akan hadapi masalah macam getaran pada bahagian panel belakang ni kan. Yes, memang sama saja benda tu pada Poco X3 Pro ni. Kalau dengar lagu ke tengok video ke memang annoying gila kot getaran pada bahagian panel belakang untuk Poco X3 Pro ni. Aku rasa speaker untuk Poco X3 Pro ni just nice, just fine je. Tapi kalau korang nak expect more tu memang tak lah sebab phone ni macam kelas budget kan. So dia okey je speaker dia untuk storage speaker atas bawah. Untuk bahagian lain yang ada pada Poco X3 Pro ni dia menggunakan bateri sebesar 5160 mAh dengan pengecasan pantas 33W. So untuk bateri sebesar itu memang aku boleh jangkakan yang bateri dia memang cukup bagus lah. Tapi tak tahulah, kita kena gunakan dan aku kena review dulu macam mana dia punya ketahanan bateri. But aku jangkakan should be okay lah untuk bateri sebesar itu kan. So selain itu juga untuk gaming dia juga ada sekali dengan liquid cool teknologi untuk memastikan smartphone ni tidak terlalu panas sangat. Dan benda tu pun aku akan test nanti dalam next video. So ya, untuk video ni bukannya review ataupun unboxing sangat. Aku just nak nyatakan aku punya first impression pasal Poco X3 Pro ni. Dan aku rasa Poco X3 Pro ni mungkin akan menjadi salah satu pencabar hebat jugalah untuk Redmi Note 10 Pro kan. Memandangkan mungkin harga dia akan dekat-dekat dengan Redmi Note 10 Pro sebab dia just upgrade dari segi dia punya chipset saja 860 dan dia punya kamera pun downgrade lah daripada yang 64 dia turun ke 48 megapixel untuk Poco X3 Pro ni. So mungkin harga dia tak lari dah daripada Note 10 Pro yang the highest variant kan. So ya, aku rasa kalau korang nak beli Poco X3 Pro ni memang one of the best smartphone dengan harga yang sekitar 1,200, 1,300 nanti mungkin. Tapi itulah korang kena consider balik lah sama ada korang okey atau tidak dengan IPS LCD dan juga korang okey atau tidak dengan dia punya kamera 48 megapixel. Memandangkan Poco X3 NFC ada IP53 Dust and Splash Protection, should be untuk Poco X3 Pro sama jugalah ada IP53 juga. So ya, itu saja untuk aku punya first impression mengenai Poco X3 Pro. Kalau korang nak tanya apa-apa, korang boleh kongsikan dekat bahagian komen dan insyaAllah kita bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. Poco X3 Pro. Wow.